Masya Allah tuan-tuan, boleh hadirkan diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maryam Ahmad. Ah, White Stallion, Stolen, White Stolen. Oh, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So malam ni kita dua-dua. Masya Allah. Boleh hadirkan diri, Masya Allah. Tuan-tuan boleh hadirkan diri, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Waalaikumsalam Norish Hamzah. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada beberapa 7-8 muka surat lagi lah untuk kita habiskan. Muka surat 100, 529. Kita ada malam ni 521. Masya Allah, untuk kita habiskan jilid ketiga. Lepas tu kita terus jilid kelima. Kita terus jilid kelima. Jilid kelima pun dalam muka surat 70 lebih. Kita mula dengan Kitabul Quran, Kitabul Fadail Quran, Kitabul Fadail Quran. Masya Allah, sebab Kitabul Zakat kita dah habis di situ. Kitabul Zakat dan Kitabul Saum. Kitabul Saum pun sudah, dan termasuk sedikit kitab jilid 5 ada Kitabul Saum di situ dalam muka surat 70 lebih muka surat. Musa Fadli pula ada. Muda Fadli. Masya Allah. Ruqiyah Hayat. Tuan-tuan boleh hadirkan. Syahsam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wakil kita tunggal daripada Singapura. So ada lagi tak wakil kita daripada Singapura? Sebab ada 2-3 orang, banyak juga 4-5 orang juga yang beli buku dengan saya. Tapi mungkin beliau tak sempat untuk live, mungkin tengok secara waktu berasingan. Dr. Ramizu, Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar. Boleh tuan-tuan hadirkan diri, Masya Allah. Boleh hadirkan diri, Masya Allah. Semoga Allah SWT memberkati kita semua. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim وعلى آله وأصحابه الفاتحين بهديهم إلى الحقيقة المجازة. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. So malam ni kita berada di muka surat 521 ya. Hadis keberapa Nubli? Hadis keberapa? Nurizan Razak, Jauhar Al-Mishkati, Masya Allah, Pakcik saudara Asmawi, Bujang, Ayub Mojio, Masya Allah. Ini orang-orang lama kita ni, Masya Allah, masih setia, Masya Allah, dengan berkat mereka lah. Dengan berkat tuan-tuan semua dan puan-puan semua, saya masih lagi dapat meneruskan sumbangan saya pada tuan-tuan, Masya Allah. Tak apalah tuan, kalau tanpa tuan, sampalah saya. 15-13. Kalau tanpa tuan, sampalah saya. Dan saya telah ceritakan dulu kan, mana Syekh Khan Rahmatullah Alaih, dia pergi ke madrasah. Pertama sekali dia tanya, siapa ustaz, siapa anak murid. Dia tak tanya bangunan, dia tak tanya tempat tinggal, dia tak tanya asrama, dia tak tanya kelas. Dia tanya ada tak pelajar dan ada tak tenaga pengajar. Jadi kalau saya ada seorang, tuan-tuan dan puan-puan tak ada, maka tak adalah. Kalau tuan-tuan ada, tanpa saya pun tak ada juga. Maksudnya kita saling menghormati satu sama lain dan kita saling berhajat kepada satu sama lain. Dengan tuan-tuan, Masya Allah, saya dapat lagi meneruskan sumbangan saya pada tuan-tuan. Tuan-tuan pun dapat memberi sumbangan pada saya untuk mendengar celoteh-celoteh saya, celoteh-celoteh ilmu yang sangat bermanfaat, itu tentang hadis baginda sallallahu alaihi wasallam.
Dan kalau tuan-tuan dapat habis dengan saya, Masya Allah, orang jemaah awam pertama lah yang akan habis miskat, keseluruhan miskat. Semua keseluruhan miskat. Abang Fauzi kita daripada Bintulu Abang Fauzi, Bintulu ke mana tahu dah. Saya tak ingat lah Abang Fauzi. Daripada Sarawak. Jadi tanpa tuan-tuan, Masya Allah saya dapat. Jadi okey, tak apa. Jadi tanpa tuan-tuan, Masya Allah, Masya Allah, kita akan habiskan tuan-tuan lah yang pertama dah. Kita dah nak habis 4 jilid dah ni. Malam ni habis jilid 3, jadi jilid 4 sudah habis. So 4 jilid sudah habis. Masya Allah, Barakallah. Bintulu Abang Fauzi kita, Masya Allah, sentiasa tuan-tuan lah, sentiasa bersama dengan saya. Masya Allah, terima kasih kerana sudi mendengar. Masya Allah, Masya Allah, hadis-hadis Nabi SAW yang merupakan satu rahmat kepada kita. Dengan rahmat inilah kita akan ke syurga. Dan bukan setakat kita saja ke syurga, kita akan bawa balik semua mereka-mereka ke syurga. Satu orang telah bertanya masyayikh, siapakah ada 73 golongan, ada 37 golongan, satu golongan sahaja yang dikatakan ahli sunnah wal jamaah, dan golongan inilah yang akan masuk syurga dahulu dan selain daripada golongan-golongan yang lain. Maka ada orang bertanya, adakah golongan ini daripada jemaah tabligh? Maka masyayikh jawab, tidak. Orang yang mana dia memikirkan satu golongan itu, dia memikirkan siapa sahaja yang dia memikirkan untuk menyelamatkan 72 golongan lagi, maka dia itulah satu golongan. Dia itulah ahli syurga. Jadi bukan orang dakwah saja. Jadi kita semua umat Islam yang mana memikirkan untuk menyelamatkan 72 golongan lagi. 72 golongan. Ajib jawapan dia kan. Orang kata orang dakwah ke satu golongan itu? Dia kata tidak. Mereka itu ialah orang yang mana tak kira siapa, dia berfikir dan berusaha untuk menyelamatkan 72 golongan tadi, dan semua mereka untuk membawa mereka ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hai, Masya Allah, dengan usaha ini, dengan Allahu Akbar, dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala pada kita semua. Ya, doa Nabi ketika angin bertiup kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iza asafat ar-rih qala Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. وإذا تغيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأدبر فإذا مطرت سجر عنه فعرفت ذلك عائشة فسألته لعله يا عائشة كما قال قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. وفي رواية يقول إذا رأى المطر رحمة. متفق عليه. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila angin bertiup kencang, baginda sallallahu alaihi wasallam akan membaca doa ini. Allahumma inni as'aluka khaira. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikannya, yakni kebaikan yang di dalam angin ini. Wa khaira, kebaikannya, yakni kebaikan angin. Wa khaira ma fiha, dan kebaikan yang terdapat pada angin ini. Wa khaira ma ursilat bihi, dan kebaikan yang datang, yang dibawa, yang datang bersamanya. Wa a'udzubika min syarriha, aku berlindung dengan zatmu daripada keburukannya. Wa syarri ma fiha, dan keburukan yang ada padanya. Wa syarri ma ursilat bihi, dan keburukan yang ada padanya,
dan keburukan yang datang bersamanya. Apabila awan menjadi mendung, berubahlah wajah baginda. Baginda keluar dan masuk, mundar-mandir ke sana dan ke sini. Apabila hujan turun, gelisah baginda menjadi reda. Lalu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dapat mengetahuinya, lantas bertanya keadaan baginda tadi. Kenapa masa awan hitam tu Nabi keluh kesah, mundar mandir, keluar masuk ke sana ke sini. Lalu baginda bersabda, wahai Aisyah, kemungkinan akan berlaku seperti mana qaum 'Ad. Falamma ra'ahu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna. Surah Al-A'qaf ayat 24. Apabila mereka melihat awan datang ke arah lembah-lembah, mereka berkata, inilah awan yang akan membawa hujan. Dalam riwayat yang lain, bukan bawa hujan, tapi membawa musibah dan bala, kala dan jengking. Baginda bersabda, apabila melihat hujan, maka rahmat telah datang. Dengan datangnya awan kepada kaum 'Ad, dalam keadaan mereka sedang berseronok dengan sangkaan hujan akan turun. Akan tetapi keseronokan ikan bertukar kepada kemusnahan yang amat dahsyat. Balhum musta'ajaltum bihi, bahkan ia adalah azab yang diminta untuk disegerakan oleh kaum tersebut, kaum 'Ad. Angin ini bukan membawa kegembiraan, bahkan mempercepatkan datangnya azab. Itulah angin yang mengandungi azab untuk kaum 'Ad. Allahu Akbar. 154 1514 kurungan 4, hadis ke 1500, dan jilid 6 ku 2500 dah, beza 1000 tau. Khazanah ghaib yang hanya diketahui oleh Allah Ta'ala. Ada satu khazanah ghaib yang hanya Allah sahaja yang mengetahuinya. Wa ana ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, mafatihul ghaibi khamsun summa qara'a indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghais. Al-ayah rawahu Bukhari. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kunci bagi perkara gaib ada 5. Kemudian baginda membaca ayat, innallaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaiz wa ya'lamu ma fi arham wa ma tadri nafsum maza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Ayat ni kita baca dalam jilid pertama dulu pada hadis Jibril. Sesungguhnya di sisi Allah pengetahuan yang tepat tentang hari kiamat, dan dialah jua yang menurunkan hujan dan mengetahui dengan sebenar-benarnya tentang apa yang ada di dalam rahim ibu yang mengandung, dan tiada seorang pun yang betul mengetahui apa yang diusahakannya esok. Tak ada siapa tahu esok dia nak buat apa, sama ada baik ataupun jahat, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi manakah dia mati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi amat meliputi pengetahuannya. Surah Luqman ayat 34. Semua itu dalam, dan 5, apa itu 5 khazanah gaib? Ialah hanya diketahui oleh Allah, tidak siapa pun yang tahu tentangnya, dan ianya diceritakan dalam ayat yang disebut dalam hadis ini, yakni 5 perkara tadi. Pertama, tanpa syak dan ragu bahawa Allah lah yang menjadikan hari kiamat. Tarikh hari kiamat cuma bagi tahu aja, tanda-tanda hari kiamat, tanda besar, tanda sederhana, tanda kecil, tanda sederhana, tanda besar, dan beritahu hari Jumaat. Tapi bila datang baghtatan, tiba-tiba sahaja dia datang, tak tahu bila nak datang, cuma dah beritahu hari-hari begitu sahaja. Jadi tuan-tuan jangan risau. Jadi sekarang kan orang duk kata kiamat nak datang dah, Ya'jud wa Ma'jud nak datang dah, Masya Allah, Dajjal nak datang dah. Sibuk kita duduk kaji selidik tentang Dajjal, sibuk kita kaji selidik tentang Ya'jud wa Ma'jud. Tak perlu, pasti akan datang. Cuma yang menjadi persoalan sekarang,
macam mana kita kena buat persiapan untuk menghadapi kiamat. Al-qayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Al-ajizu man ataba awahu nafsahu wa yatamanna ila Allah. Orang cerdik itu ialah orang yang mana man dana nafsah, orang yang dapat tahan segala keinginannya, wa amila lima ba'dal maut, dan orang yang beramal sebelum datangnya kematian, sebelum datangnya kiamat, sebelum datangnya Dajjal wa Ya'juj wa Ma'juj. Kenapa kita susahkan? Betul, kita kena tahu bila Ya'juj wa Ma'juj nak datang. Kita perlu tahu bila Dajjal akan datang. Tapi pengetahuan itu ialah untuk memberi kesedaran pada kita. Kita kena berusaha selebih-lebihnya, sebanyak-banyaknya. Tahu saja, takut saja, tak buat amal, tak jadi. Begitu. Jadi sekarang orang menakutkan kita. Dajjal nak datang dah, Ya'juj wa Ma'juj datang. Amal habuk tak ada. Amalan habuk tak ada. Sembahyang habuk pun tak ada. Jadi tak perlu kita fikirkan benda tu. Apa yang perlu kita fikir, apa usaha yang kita nak buat. Jadi tanpa syak dan ragu, Allah lah yang menjadikan hari kiamat. So Allah mahu kita buat persiapan mengenai bilakah hujan akan turun membawa kesejukan. Allah tahu, ramal kadang betul, kadang tak betul. Ramalan sahaja, kadang betul, kadang tak betul. Tapi Allah yang tahu titisan-titisan hujan yang datang. Ketiga, tanpa ragu Allah jualah yang mengetahui bayi yang berada dalam kandungan ibu, sama ada laki maupun perempuan, putih atau hitam dan sebagainya. Laki perempuan jantina dapat tahu dah dengan scan, dengan scan. Tapi kadang-kadang kita scan laki keluar perempuan, Allah saja yang tahu. Tiada siapa pun yang tahu mengenainya. Cuma hitam putih tu tak tahu. Keempat, apa yang akan berlaku pada keesokan hari di dunia, sama ada mendapat kebaikan atau keburukan. Di akhirat mendapat pahala atau dosa, nikmat atau azab. Nikmat itu sebab kebaikan yang dilakukan untuk menghasilkan pahala. Kerana azab mendapat kerana keburukan yang dilakukan oleh sebab dosa-dosa. Kelima, tentang kematian. Selain daripada Allah, tiada siapa pun yang mengetahui mengenai kulliyat ini. Kulliyat ni keseluruhan. Kulliyat apa maksudnya? Keseluruhan. Itu maksudnya. Cuma kadang-kadang Allah zahirkan sebahagian kepada hamba-hambanya yang soleh. Itu pun jika Allah kehendaki. Seperti hakikat seorang insan, tiada siapa yang tahu. Ia adalah khazanah Allah, seperti ilmu takwiniyah yang dikurniakan kepada Nabi Khidir AS. Ilmu takwiniyah, iaitu nak tahu tentang perkara akan datang. Tapi tak semua bagi tahu. Hanya bersangkut paut dengan kenabian dan mukjizat yang diperlukan oleh Nabi Khidir AS. Setakat itu diberi kepada baginda. Apakah itu kemarau? Kita kata kemarau, terus kata dah musim kemarau, bunga-bunga berkeluaran, Masya Allah. Apa itu maksud kemarau? Dari sudut diniyah dan agamanya. Bukan dari sudut cuaca. Tak, dia ada banyak sudut kan. Dari sudut duniawiyahnya kemarau itu apa, dari sudut lugawiyahnya apa, dan dari sudut ukhrawiyahnya apa. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisati sanatu bi an la tumtarun, walakin sanatu an tumtaru wa tumtaru wa la tumbitul arda syai'a. Rawahu Muslim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah kemarau itu tidak diturunkan hujan. Kemarau itu sebab tak ada hujan. Akan tetapi turun hujan. Hujan tu ada, turun, bukan tak turun hujan. Hujan lagi dan lagi, akan tetapi tiada tumbuh suatu pun daripada bumi. Maknanya ada hujan tapi musibah datangnya, banjir dan sebagainya. Wa'ayazubillah. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi daripada hadis ini dapat diketahui bahawa yang dimaksudkan dengan kemarau itu bukan hanya kerana tidak turunnya hujan. Bahkan dikatakan kemarau juga apabila turunnya hujan tetapi tidak mendapat menumbuhkan sesuatu tumbuhan dan menghidupkan bumi dan tidak mendapat memberi faedah.
dan kita tidak dapat mengambil apa-apa manfaat daripada hujan itu. Sebab tu kita kata dia tasbih tu bukan sebab tak turun hujan kemarin tu. Ada hujan tapi tak ada manfaat. Begitulah juga mensia-siakan perintah. Mensia-siakan perintah ni ada 3 konsep. Inna Allah Ta'ala farada faraida. Allah Ta'ala memerintahkan ke atas kita banyak kefarduan. Fala tudaji'uha. Janganlah kefarduan itu kita musnahkannya. Kemusnahan kefarduan ialah pertama sebab kita tak buat. Sebab tak buat maknanya kita telah memusnahkan kefarduan tadi. Kita telah mensia-siakan kefarduan tadi sebab kita tak buat. Kedua, kita buat. Tapi kita buat, tetapi tak ikut cara dia buat, tapi ikut cara kita juga tak kira dia tak diterima juga kerana cara tadi. Ketiga, buat sempurna dah. Buat dah, sempurna dah, terima dah. Tapi ada perkara yang bersangkut paut yang menyebabkan amalan yang diterima tadi terpaksa bagi ke orang. Buat zalim ke orang di segi muamalatnya. Buat zalim ke orang di segi muasyarahnya. Buat zalim ke orang di segi akhlaknya. Maka juga akan diambil pahala yang telah dibuat. Yang mana pahala tersebut telah seolah dia pahala tersebut dia dah buat perintah, dah dapat perintah, tapi kerana beberapa perintah yang lain mereka menyakiti orang lain menyebabkan perintah itu diberi pada orang lain. Jadi seolah-olah dia juga telah mensia-siakan amalannya. Jadi dia satu wasitah, satu bil wasitah. Satu wasitah ada hubung kait, satu tak ada hubung kait. Jadi perintah ni dia tak ada hubung kait. Dia dah terima dah, tapi ada berwasitah yang menyebabkan perintah itu walaupun diterima tapi terpaksa diserahkan pada orang lain kerana akhlak, kerana muasyarah, kerana muamalat yang dilakukan oleh mereka-mereka yang tak betul. Okey. Pasal kedua, larangan mencela angin yang kuat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ar-rihu min ruhillah min rauhillah ta'ti bi rahmati wa bil azab fala tasubbuha wasalullaha min khairiha wa'uzu bihi min syarriha rawahu Syafi'i wa Abu Dawud wa Ibn Majah wa Baihaqi fi ad-da'wati al-kabir. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, angin itu adalah ruh Allah, ruh min rauhillah, dan ia membawa rahmat dan juga azab. Maka janganlah kamu mencelanya, dan pohonlah, mana berdoalah kepada Allah akan kebaikan dan meminta perlindungan daripada keburukannya. Hadis riwayat Imam Syafi'i, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Ibn Majah, Imam Baihaqi dalam kitabnya Da'watul Kabir. Penerangan, apabila Allah menghantar angin yang kuat dan ribut taufan yang dahsyat, sesekali seorang hamba itu mencelanya, sebenarnya angin yang dihantar itu adalah untuk hamba-hambanya yang ingkar, dan juga angin itu akan membawa azab kepada manusia, dan ia juga membawa rahmat kepada sebahagian yang lain. So kita akan offkan dahulu FB kita, dan siapa-siapa yang dari FB, tuan-tuan boleh datang ke YouTube, tuan-tuan boleh sambung ke YouTube, insya-Allah. Untuk kita habiskan sedikit lagi pengajian kita, beberapa muka surat saja lagi untuk mengkhatamkan supaya ia hazam dalam keamalan kita.